Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim, tadhakura wa tadhkir, wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah, wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wad du'a ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zainna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. إله الورى سهل على كل من قرأ تصانيف هداد العلماء تعسرا وأصلح له كل الشؤون وجد له بعافية الكبرى وأحسن له القراء وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثرا وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana disampaikan kita pada bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk pada bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan kesabaran, bulan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kegembiraan seseorang itu terhadap kedatangan bulan Ramadan adalah bergantung kepada pengetahuannya ataupun penghargaannya terhadap nilai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan Ramadan. Mengikut kadar pengetahuan kita terhadap keagungan bulan Ramadan, maka mengikut kadar itulah kita akan bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan dan keberadaan kita di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita tentang keagungan bulan Ramadan sehingga kita dapat bergembira dengan kedatangannya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kebiasaannya kita pada hari Rabu kita akan baca daripada kitab Al-Aqidatul Islam, kitab Aqidatul Islam. Tetapi sempurna di bulan Ramadan, insya-Allah pada hari Rabu kita akan baca sedikit daripada karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pengarangnya sama, Imam Haddad, cuma bukunya berbeza. Kita ambil daripada buku Nasihat Agama dan Wasiat Iman, karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang membicarakan tentang puasa. InsyaAllah dalam beberapa minggu ini, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan baca dan mengkaji sedikit sebanyak apa yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad tentang puasa dan Ramadan. Moga-moga ini akan menambahkan kesempurnaan Ramadan kita ataupun puasa kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau bermula mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kami dan bagi kamu jalan untuk masuk ke dalam syurga, jalan kemudahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada kami kesukaran ataupun jalan yang susah untuk ditempuhi. Wa ghafara lana fil akhirati wal ula, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kami dan kami di akhirat dan di dunia. Amin ya rabbal alamin. Doa yang diberikan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang yang salih, seorang yang alim, maka kita mengaminkan doa mereka. Anna syahra Ramadan syahrun azimul qadri wal manzilah indallahi wa inda rasulih. Ketahuilah bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang agung, yang mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ianya merupakan penghulu segala bulan, di mana Allah Subhanahu wa taala menfardukan puasa ke atas orang-orang Islam dengan firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan puasa ke atas kamu seperti mana telah difardukan ke atas mereka-mereka yang datang sebelum kamu. Moga-moga kamu mendapat at-taqwa. Di dalam ayat ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan kepada hamba-Nya, memberikan perintah kepada hamba-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah itu dalam keadaan berlemah lembut. Tidak diberikan perintah tersebut dalam sirah perintah. Ya, ini terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah diri kamu. Ya, ini perintah. Qu anfusakum. Selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Ataupun ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, sautlah, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perintah-perintah untuk melakukan sesuatu perkara itu didatangi dengan bentuk perintah dalam lafaz perintah. Akan tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memberi perintah itu dalam bentuk pengkhabaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu. Ya, ini bukan dalam bentuk perintah tapi dalam bentuk memberitahu kepada orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, wahai umat kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini perkara yang diperintahkan kepada kamu ini bukanlah satu perkara yang berat yang tidak pernah dilakukan oleh mereka-mereka yang datang sebelum kamu. Ianya telah diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, dan aku memberitahu kamu yang ianya juga diperintahkan kepada kamu. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah itu dalam bentuk yang sangat lembut. La'allakum tattaqun, moga-moga kamu mendapat takwa, yang mana perkataan takwa ini merangkumi segala jenis kebaikan. Yang mana sifat perkataan takwa ataupun daripada tajuk takwa ini terkandung di dalamnya segala jenis kebaikan di dunia dan di akhirat, seperti mana yang telah dibahaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di permulaan daripada kitab Nasaih Diniyah ini, yang mana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan bahawa dengan sifat takwa ini Allah Subhanahu wa taala memberi berbagai jenis pemberian kepada manusia. Antaranya dikatakan orang-orang yang bertakwa ini akan mendapat kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam erti kata yakni Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama mereka dengan ilmunya, dengan kekuasaannya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang bertakwa. Itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan memberikan kamu ilmu al-ladunni, ataupun ilmu yang diberikan secara terus direct kepada kamu. Naam, begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan takwa ini akan menyelamatkan kita daripada api neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw. Tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali akan ini akan melalui daripada titian sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiya, satu ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa Allah akan menyelamatkan mereka-mereka yang mempunyai sifat takwa. Jadi untuk menyelamatkan diri daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala juga dengan
sifat taqwa. La ilaha illallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan sifat taqwa ini jalan keluar daripada segala kesusahan, dan dengan sifat taqwa ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka dan dipermudahkan jalan tersebut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dibuatkan jalan keluar bagi segala kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjarannya. Wa hakadha, ini banyak perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan hasil daripada sifat taqwa. Maka dan taqwa ini merupakan satu sifat yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan hasil daripada puasa ini adalah hasilnya adalah at-taqwa. Razaqanallahu wa iyyakum haqiqatut taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua hakikat daripada at-taqwa, yang mana dengannya kita akan mendapat segala keberuntungan, segala kebaikan di dunia dan di akhirah. Amin ya rabbal alamin. Imam Haddad meneruskan dengan mengatakan, ketahuilah bahawa bulan Ramadan ini di dalamnya diturunkan Al-Quran. Wa ja'ala min layalihi lailatul qadr, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan pada malam-malamnya satu malam daripada malam-malam bulan Ramadan ini dijadikan malam Lailatul Qadr, yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Maka kita pandai-pandai fikir berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita pandai-pandai kira sendiri berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dalam 83 tahun. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Wa tafakkar fi nafsika ayu lailatin hadhihi allati sarat 'inda Allah khairan wa afdal min hadhihi al-muddati tawilah. Ya, ini satu malam yang sangat agung sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pemberian ataupun pahala di dalam beramal di dalamnya lebih daripada 1000 bulan. Naam. Dikatakan mungkin saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu lebih baik sikit ataupun lebih baik banyak. Naam, anna hadhihi lailah tafdul akthar min thalath. Naam, ya ini mungkin lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini pahala beramal dalamnya lebih bagus, lebih utama daripada 1000 bulan. Ataupun mungkin juga ianya bukan daripada segi number, bukan daripada segi bilangan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahawa malam ini adalah malam yang sangat beruntung, yang mana ianya lebih bernilai daripada umur dunia ini. Ya, ini sangat panjang, sangat besar pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kamu dipanjangkan umur di atas muka bumi ini seperti umurnya dunia, maka amalan tersebut, amalan di satu malam itu lebih baik daripada umur dunia dan seisi-isinya. Naam. Jadi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal di dalamnya akan mendapat pemberian yang tidak dapat dibayangkan oleh sesiapa pun. Mereka-mereka yang diberikan taufik untuk beramal di dalam pada malam Lailatul Qadar ini merupakan orang yang sangat beruntung. Sehingga dikatakan bahawa sebahagian daripada orang-orang salih, mereka tidak pernah tinggal untuk beramal di dalam Lailatul Qadar ini daripada mereka baligh. Mereka sudah diberikan taufik untuk beramal pada malam Lailatul Qadar ini ataupun menghidupkan malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak mereka kecil lagi. La ilaha illallah. Sekarang ni kalau kita tanya, kita sendiri tak pasti pernah tak kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita dapat beribadah pada malam Lailatul Qadar pun mungkin hanya sebahagian kecil daripada malam tersebut dan bukan sepanjang malam.
Kan tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini doa orang-orang yang berpuasa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan taufik, diberikan peluang untuk beribadah, menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, sehingga dengan malam Lailatul Qadar ini dapat menggantikan balik segala kekurangan, segala ketidaksempurnaan dalam ibadah kita ataupun dalam pahala kita, dalam menghapuskan dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhhibuna sayyi'at, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya amal kebajikan ini akan menghapuskan daripada perkara-perkara dosa. Semoga dengan taufik kita dapat beramal di dalam bulan pada malam Lailatul Qadar, ianya akan menjadi asbab penghapusan dosa buat apa-apa yang telah terlampau. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai satu petunjuk hidayah bagi manusia dan sebagai bukti-bukti yang nyata, minal huda wal furqan, daripada hidayah dan pembezaan di antara yang hak dan yang batil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr, yakni kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, as-surah ila akhirih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa dia menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian diturunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar secara khusus. Wa hadzal inzal min al-lawhil mahfuz ila baitil izzah min as-sama'id dunya, nazala al-Quran jumlatan wahidah min al-lawh ila al-baitil izzah, wa nazzala bihi Jibril bi amrillah ta'ala ala rasulihi alaihi assalam mufarraqan fi nahwi 23 sanah wa hiya muddatul wahyi ila rasulillah. Naam, jadi secara umum Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, dan secara khusus Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka penurunan Al-Quran itu daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun ke langit dunia, yakni secara keseluruhan itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan daripada langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa wahyu tersebut daripada langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara peringkat-peringkat dalam jangka masa 23 tahun kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian Imam Haddad menyebutkan tentang fadilat bulan Ramadan. Beliau mengatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ramadan ke Ramadan yang seterusnya, dari satu Jumaat ke Jumaat yang satu lagi, daripada satu salat ke satu salat yang selepasnya, mukaffiratun lima bainahun, menjadi asbab pengampunan dosa di antara kedua-duanya, idza jtunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Nah, apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan, ya ini dengan maksud apabila orang-orang yang melakukan salat, apabila orang-orang yang berpuasa meninggalkan daripada melakukan dosa-dosa besar, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau dia melakukan dosa-dosa besar, maka tidak ada apa yang dapat mengampunkan dosa tersebut melainkan at-taubah as-sadiqah, bertaubat dengan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun mendapat daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu satu hadis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, huwa syahru sabr was sabru thawabuhu al jannah. Ramadan itu adalah bulan kesabaran, dan pahala bagi kesabaran tersebut adalah syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Permulaannya adalah rahmat Allah, pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah, dan yang penghujungnya adalah pembebasan daripada api neraka. A'adzanallahu minhu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
disebutkan perkataan sabar ini daripada perkataan menahan. Summiya sawmu sabran lima fihi min habsin nafsi anil ta'am wa syarab. Dikatakan puasa ini adalah kesabaran ataupun menahan diri daripada makan dan minum. Wa thabati shaimin wa habsim anfusihim an syahwatihim, dan kekuatan orang-orang yang berpuasa ini daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun menahan nafsu mereka daripada mengikuti daripada kehendak syahwat mereka. Ista'inu bis sabri was salah. Dikatakan bahawa ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu, ambillah pertolongan, bis sabri, dengan kesabaran dan salat. Yang dimaksudkan dengan bis sabr ini adalah puasa. Wa sumiya lidzalika syahru Ramadan syahru sabr. Ya, ini awaluhu rahmah, permulaannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang bermakna waktu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada rahmatnya sangat banyak di bulan Ramadan, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Walaula husulu rahmatihi ma sama wala qama ahadun min khaliqatihi. Kalau bukan kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk berpuasa, kita tidak akan mampu untuk bersalat tarawih. Kalau bukan kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk bersedekah dan tak mampu untuk melakukan daripada apa-apa jenis kebajikan. Falhamdulillahilladzi hadana. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan rahmat sehingga kita dapat melakukan segala jenis amalan di dalam bulan Ramadan. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini setelah berlalu 10 malam pertama daripada hujan rahmat, maka tibalah masanya untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ajira qad yata'ajjal ba'du ujratin qurba faraghihi minhu. Terkadang sebagai seorang pekerja, kadang-kadang bos akan berikan gaji itu sebelum akhir bulan, ataupun diberikan sedikit daripada gaji tersebut lebih awal sebelum tiba di akhir pekerjaan tersebut. Maka antara perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirnya bulan Ramadan adalah pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pekerjaan ataupun amalan puasa tersebut belum lagi habis. Wa akhiruhu, dan penghujungnya, iaitu waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sempurnakan pembalasan ataupun sempurnakan bayaran daripada amalan yang dikerjakan tersebut, itqum minan nar, ini dibebaskan daripada api nerakanya. Wal kul bi fadlil jabbar wa taufiqil ghaffar, dan kesemua ini daripada rahmat Allah, daripada pengampunan Allah, daripada pembebasan Allah kepada umat-umatnya, kepada makhluk-makhluknya daripada api neraka. Ini semuanya bimahdi fadlih, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa taufiqil ghaffar, dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melakukan amalan-amalan tersebut, semoga dengan ikhlas, moga-moga dengan pengkabulan daripada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, ataupun Imam Haddad menyebutkan, wa anna Allah Ta'ala yanzur fi awwali lailah minhu ilal muslimin. Dan pada malam pertama daripada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan khusus kepada orang-orang Islam, dan barang siapa yang mendapat pandangan tersebut tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Ini malam pertama diberikan pandangan rahmat secara khusus, dan pada malam terakhir daripada bulan Ramadan diberikan pengampunan dosa atau diberikan pelepasan daripada api neraka. Naam. Dalam hadis lain disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang Islam pada setiap malam Ramadan ini sebanyak 1 juta. Alf atiq. 1 juta manusia dibebaskan. Orang-orang yang telah diwajibkan, yang telah ditetapkan untuk masuk neraka, dibebaskan setiap malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila tiba di akhir bulan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan ataupun memberikan pengampunan seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan daripada awal bulan Ramadan sehinggalah ke malam sebelum malam yang terakhir tersebut. Ini kalau bulan itu ada 29 hari, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan 29 juta
manusia yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan untuk masuk neraka, sehingga mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, dikatakan bahawa Nabi SAW berpuasa kurang lebih 9 kali bulan Ramadan. Yakni Ramadan ini difardukan ke atas umat Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Muhammad dan umatnya pada tahun kedua selepas hijrah, pada bulan Syaban. Maka Nabi SAW berpuasa 9 kali daripada bulan Ramadan. 8 kali daripadanya 29 hari, 1 kali 30 hari. Wa qala Jibril li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun berdoa, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah, barang siapa yang masuk pada bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah, qul amin, katakanlah amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Yakni orang yang didoakan oleh Jibril kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada perkara yang lebih teruk, tidak ada perkara yang mendapat daripada keburukan daripada doa ini, melainkan orang-orang yang benar-benar telah dituliskan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Dan disebutkan bahawa mereka-mereka yang tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah beberapa golongan. Antaranya orang-orang yang menderhakai daripada ibu bapa, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, orang-orang yang bermusuh-musuhan bersama orang-orang Islam, dan orang-orang yang berterusan dalam mengambil daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada arak dan juga daripada perkara-perkara seperti dadah dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita daripada bersifat dengan sifat-sifat yang tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawa orang-orang yang tidak dapat membersihkan diri mereka daripada sifat-sifat tersebut, maka mereka ini seakan-akan tidak mempunyai sifat rahmah dalam hati mereka, tidak mempunyai sifat rahmah terhadap kedua ibu bapa mereka, tidak bersifat rahmah kepada saudara kaum kerabat mereka, tidak mempunyai sifat rahmah kepada orang-orang Islam yang lain, sehingga mereka yakni menderhakai kepada kedua ibu bapa mereka, sehingga mereka memutuskan tali silaturahim di antara ahli keluarga mereka, sehingga mereka bermusuh-musuhan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hadis lain Nabi Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-khalqu kulluhum iyalullah, makhluk-makhluk ini semuanya merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih, orang-orang yang paling dikasihi oleh Allah adalah mereka-mereka yang banyak mendatangkan manfaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tak dapat mendatangkan manfaat kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, jangan pula kita cari pasal dengan hamba-hamba Allah ataupun menyakiti daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kita selamatkan lidah kita daripada menyakiti makhluk-makhluk Allah, terutamanya orang Islam. Paling kurang kita mengawal daripada tubuh badan kita sehingga tidak ada mudarat, tidak ada perkara-perkara buruk yang sampai kepada orang Islam yang lain disebabkan keburukan diri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala dan juga diampunkan, yakni dilipat kali gandakan pahala-pahala untuk amalan-amalan. Maka kalau kita tidak boleh memperbanyakkan diri kita daripada melakukan amalan, maka paling kurang ataupun yang lebih penting daripada perkara tersebut adalah mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa. Kerana seperti mana dilipat kali gandakan pahala, begitu juga dilipat kali gandakan dosa yang dilakukan di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan yang mulia ataupun di hari-hari yang mulia. Apa-apa yang dilipat kali gandakan kerana tempat ataupun kerana musim ataupun waktu, maka seperti mana dilipat kali gandakan pahala, begitu juga dosa dilipat kali gandakan, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau kita tak dapat perbanyakkan daripada amalan salih, paling kurang kita cuba untuk mengurangkan daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Kemudian Imam Haddad mengatakan wadzalika litaysiri asbabil maghfirah, iaitu kenapa orang-orang yang tidak mendapat pengampunan di bulan Ramadan ini akan dijauhkan daripada rahmat Allah, kerana asbab-asbab untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini dipermudahkan. Asbab untuk mendapat pengampunan daripada Allah pada bulan Ramadan ini dipermudahkan. Bahkan disebutkan bahawa para malaikah mengatakan bahawa kalau umat-umat terdahulu diazab ataupun mendapat pengampunan daripada Allah, maka itu satu perkara yang menakjubkan. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau mereka mendapat pengampunan daripada Allah, ini satu perkara yang ajaib. Ini asbab untuk mendapat pengampunan bukan satu perkara yang mudah. Sehingga dikatakan bahawa umat dahulu, sebahagian daripada mereka kalau ingin bertaubah kena bunuh diri. Ini tanda taubat mereka itu diterima adalah dengan mereka untuk membunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan diterima taubat. Akan tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat mengatakan kalau mereka tidak mendapat pengampunan daripada Allah, ini satu perkara yang ajaib. Kerana banyaknya asbab-asbab pengampunan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan pada bulan Ramadan, sehingga kalau mereka tidak mendapat pengampunan daripada Allah, ni satu perkara yang ajaib, satu perkara yang pelik, sehingga mereka tidak mendapat daripada pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Falaysa yuhram maghfirah fihi illa man tafahasha i'raduhu 'anillah. Maka tidak ada orang yang diharamkan, yang dihalang untuk mendapat pengampunan daripada Allah kecuali mereka-mereka yang luar biasa i'rad, yakni sungguh teruk berpalingnya dia daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azumat jur'atuhu 'ala Allah, dan sungguh berani dia dalam melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaujabal bu'du wa tardu an babillah, sehingga mewajibkan dia, sehingga perkara yang dilakukan tersebut menjadikan asbab dia jauh dan dicampak daripada pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah min sakhatihi wa 'adzabihi wa jami'i balaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada kemurkaannya, daripada azabnya, dan daripada segala jenis bala yang ditimpakan. Amin ya rabbal alamin. Wa qad warad, disebutkan dalam hadis, anna abwabas sama' wa abwabul jannah tuftah kullaha fi Ramadan. Antara fadilah bulan Ramadan, iaitu pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun pintu langit dan pintu syurga dibuka seluas-luasnya pada bulan Ramadan, dan pintu neraka ditutup. Dan syaitan-syaitan yang sentiasa mengajak kita, yang sentiasa berbisik kepada umat manusia untuk melakukan kejahatan juga diikat. Wa yudhib bihim ilal bihar kay la yufsiduna 'alal muslimin siyamahum wa qiyamahum, dan mereka dicampakkan di dalam laut sehingga mereka tidak dapat merosakkan daripada puasa dan salatnya orang-orang Islam di bulan Ramadan. Wa yunadi munadin fi kulli lailatin min Ramadan, dan setiap malam akan ada suara yang memanggil, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai mereka-mereka yang ingin melakukan kebaikan, yang menginginkan kebaikan, datanglah kamu, majulah kamu ke hadapan sehingga kamu mendapat daripada kebaikan tersebut. Wa ya baghiyal syarr, wahai mereka-mereka yang ingin melakukan keburukan, wahai mereka-mereka yang masih lagi berterusan dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aqsir, berhentilah, cukuplah, janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan Ramadan. Naam, disebutkan dalam hadis lain daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat penjaga pintu syurga dan neraka, ya Ridwan, iftah abwabal jinan, bukalah pintu syurga seluas-luasnya. Ya Malik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penjaga pintu neraka, wa ya Malik aghliq abwabal jahim anis saimin min ummati Muhammad, tutuplah pintu al-jahim, iaitu pintu neraka, daripada orang-orang yang berpuasa daripada umat Ahmad, iaitu Nabi Muhammad. Ya Jibril, wahai Jibril, ihbit ilal ardi fasaffid maradati syaitan wa ghalliqil bil aghlal,
wa ghallihum bil aghlal. Naam. Turunlah ke bumi wahai Jibril dan ikatlah segala syaitan dan rantai mereka dengan rantai. Thumma qdhif bihim fi lujajil bihar, dan kemudian campaklah mereka ke dalam lautan. Hatta la yufsiduna ala ummati habibi siyamahum, sehingga mereka tidak dapat merosakkan amalan ataupun puasa umat kekasih aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mendapat pelbagai jenis pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala ini dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan rahmat oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad, diberikan pengampunan daripada Allah dengan berkat Nabi Muhammad, diberikan pembebasan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan Nabi Muhammad, dengan rahasia kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sesungguhnya Tuhan kamu akan memberikan pemberian sehingga kamu rida dengan pemberian tersebut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni keridaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak kepada umatnya dibebaskan daripada api neraka. Kalau boleh tidak ada seorang pun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana terbiar di dalam api neraka, tidak mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, anna man taqarraba ila Allah fi Ramadan bi faridatin adalat lahu 70 faridah fi ghairihi. Barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan Ramadan akan diberikan pahala seperti melakukan 70 fardu di bulan-bulan lain. Dan barang siapa yang melakukan amalan sunat di bulan Ramadan akan diberikan ganjaran melakukan amalan fardu di bulan lain. Naam. Wa min haitsu fanawafilu Ramadan bimanzilatil faraid fi ghairihi min asy-syuhur min haitsu thawab. Jadi amalan-amalan sunat di bulan Ramadan ini yakni diberikan pahala, diberikan ganjaran seperti amalan-amalan fardu di bulan-bulan lain daripada segi pahala. Jadi kalau boleh kita jangan tinggalkan daripada amalan-amalan sunat. Amalan-amalan sunat antara amalan sunat yang afdal daripada solat adalah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Maka kalau boleh kita jangan tinggalkan bulan Ramadan, yang mana dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal, sama ada beliau musafir ataupun muqim, berada di kota Madinah ataupun di Makkah, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal daripada rawatib tersebut, sama ada beliau sakit ataupun sihat. Maka kita cuba. Begitu juga dengan salat duha, kalau boleh kita jangan tinggalkan. Kalau sebelum ini mungkin kita ada tinggal, bulan Ramadan kita cuba, kita pasang niat sehingga kita dapat melakukan. Kalau kita dah biasa buat 2, kita buat 4, kita tambah jadi 4. Kalau kita dah biasa 4, kita tambah jadi 6. Kalau kita dah biasa buat 6, kita tambah jadi 8. Wahakadha, nak tunjuk kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aru min anfusikum al-khair. Arullah min anfusikum al-khair. Tunjuklah kepada Allah yang mana kamu ini bersemangat untuk melakukan kebaikan. Jadi antara satu cara untuk menunjukkan kebaikan ini adalah untuk menambah daripada apa-apa yang biasa kita lakukan di bulan-bulan lain, sehingga nampak perbezaan di bulan Ramadan. La ilaha illallah. Nah, begitu juga dengan solat witir dan sebagainya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah kamu wahai mereka-mereka yang percaya kepada Al-Quran ataupun beriman kepada Al-Quran. Satu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warada aidan, disebutkan juga, wa faraiduhu mudha'afatun 'ala al-fara'id fi ghairihi ila 70 dhi'fan. Dan satu amalan fardu itu diberikan ganjaran 70 pahala amalan fardu di bulan-bulan lain. Ini satu ganjaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Akan tetapi amalan-amalan ataupun ganjaran-ganjaran yang besar ini apabila diberikan, perlu juga untuk mengetahui bagaimana nak menjaga amalan tersebut. Seperti mana kalau dekat dunia ni, seseorang yang mendapat harta ataupun mendapat daripada wang ringgit, kalau dia tidak pandai mengurusnya, wang ringgit itu akan habis, waliyadzubillah, sebahagian sampai menjadi bankrupt dan sebagainya. Begitu juga jangan sampai kita jadi bankrupt di akhirat nanti, mendapat ataupun berusaha untuk mendapatkan pelbagai jenis pahala di atas muka bumi ini, khususnya di bulan Ramadan, mengumpul daripada pahala-pahala yang banyak, akan tetapi
kita tak pandai untuk menjaga daripada pahala tersebut, terlepas dengan mengumpat, terlepas dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menzalimi orang-orang Islam dan sebagainya, sehingga setiap perkara yang kita lakukan daripada kezaliman terhadap orang-orang lain, maka pahala kita akan diberikan kepada orang tersebut di akhirat nanti, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Maka kita seperti mana kita bersungguh-sungguh dalam mencari daripada pahala di bulan Ramadan, kita juga kena belajar cara untuk menguruskan daripada harta tersebut ataupun daripada pahala tersebut, sehingga kita tidak menjadi muflis, waliyadzubillah, kerana melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kehilangan daripada pahala tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan berdiri di dalamnya dengan keimanan dan dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, mengikut kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut kadar pengharapan kita daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka mengikut kadar tersebut kita akan diampunkan dosa kita daripada Allah, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapat manfaat daripada puasa dan daripada solat tersebut. Berpuasa dengan keadaan gembira, berpuasa dengan bersolat tarawih dalam keadaan gembira dan bersemangat. Dan antara asbab untuk mendapatkan semangat dalam solat tarawih adalah untuk menghidupkan salah satu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni mandi setiap malam daripada malam-malam Ramadan tansyitan, hatta hari-hari lain, yakni sebelum melakukan amalan fardu, ataupun salat fardu. Antara perkara yang dianjurkan adalah untuk kita mandi sebelum salat fardu, sehingga sebahagian daripada ulama setiap kali sebelum nak salat fardu mereka akan mandi. Sebab apa? Nak menghidupkan sunnah, yakni masuk ke dalam salat dalam keadaan an-nashat, yakni bersemangat. Begitu juga di bulan Ramadan, kalau boleh, yakni sebelum kita melakukan solat tarawih, kita mandi sehingga kita bersemangat. Lakukan solat tarawih itu dalam keadaan semangat dan segar. Salah satu daripada sunnah Nabi SAW, terutamanya di 10 malam terakhir daripada malam-malam Ramadan. Setiap malam Nabi SAW akan mandi dan akan menggunakan wangi-wangian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Haddad, wal imanu at-tasdiqu bi wa'dillah. Beriman itu adalah untuk membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, wal ihtisab, dan mengharapkan al-ihtisab ini adalah al-ikhlas lillah, ataupun melakukan segala perkara tersebut dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyambung ataupun meneruskan kitabnya dengan menyebutkan tentang adab-adab berpuasa. Beliau mengatakan bahawa bagi mereka-mereka yang berpuasa terdapat adab-adab yang mana dengannya ataupun tanpanya tidak sempurna puasa tersebut. Tanpa adab-adab tersebut maka tidak sempurna puasa seseorang. Famin ahammiha, antara adab yang paling penting adalah an yahfaz lisanahu anil kadhib wal ghibah wa anil khawd fi ma la ya'ni. Adalah untuk memelihara lidahnya daripada perkara-perkara yang dilarang. Disebutkan dalam hadis khamsun yuftirna as-saim, 5 perkara yang membatalkan puasa ataupun membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhib, berdusta. Yang kedua al-ghibah, yakni mengumpat. Yang ketiga an-namimah, mengadu domba ataupun membawa cerita sehingga 2 orang bergaduh dan sebagainya. Wa anil yaminil kadhibah, dan daripada membuat sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah melihat dengan syahwah ataupun melihat kepada perkara-perkara yang haram dengan syahwat ataupun melihat dengan syahwah. La ilaha illallah. Maka perkara yang sangat penting ni adalah untuk menjaga daripada tubuh badan kita. Dan daripada tubuh badan yang paling penting untuk dijaga adalah daripada lidah kita. Lidah ni merupakan perkara yang paling penting untuk dijaga, khususnya pada bulan Ramadan. Begitu juga di bulan-bulan di luar Ramadan. Wa yahfaz ainahu wa udhunahu. Kedua terpenting selepas lidah ni adalah mata dan telinga kita. Yang mana Imam Haddad mengatakan bahawa mata dan telinga ni merupakan 2 pintu utama untuk masuk ke dalam hati.
apa-apa yang masuk ke dalam hati ataupun apa-apa yang dilihat oleh mata dan yang didengari oleh telinga akan masuk ke dalam hati, dan apa yang dimasukkan ke dalam hati itu akan berubah menjadi apa yang dia lihat dan dengar. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Wa yahfaz 'ainahu wa udhunahu 'anil nazar wal istima' ila ma la yahill lahu wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqih. Memelihara mata dan telinga daripada mendengar dan melihat perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan daripada perkara-perkara yang dikira sebagai fudul, tidak mendatangkan manfaat. Hatta perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat kita perlu elakkan. Jadi perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita, terutamanya terkadang perkara-perkara yang berada dalam handphone kita, Instagram, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, membaca daripada perkara-perkara yang tak penting untuk baca. Dan kalau kita tak dapat nak elakkan diri kita daripada baca, yakni jangan sampai kita menggunakan kebanyakan, yakni waktu yang biasanya kita gunakan untuk melihat kepada handphone tu di luar Ramadan, waktu dia sama juga kita gunakan di dalam Ramadan. Katalah di luar Ramadan, kita bangun pagi, kita tengok handphone. Kita yakni waktu makan kita tengok handphone, sebelum sembahyang, selepas sembahyang kita tengok handphone. Yakni asal ada waktu free je, dalam kereta traffic light merah kita tengok handphone dan sebagainya. Ala kulli hal, setiap kali ada waktu untuk nak tengok handphone, kita tengok handphone. Jadi kalau boleh bulan Ramadan ini kita kurangkan waktu tersebut. Kalau boleh kita khususkan ada waktu di bulan Ramadan yang mana kita, yakni kita bagi limit, kita limitkan dia, jangan terlampau banyak, dan kita gunakan waktu-waktu yang berbaki itu untuk, kalau boleh, untuk membaca daripada Al-Quran, kerana Ramadan ini merupakan bulan Al-Quran. Maka kita tinggalkan Facebook, kita jadikan handphone kita itu di bulan Ramadan untuk melihat kepada Al-Quran. Kalau kita boleh download aplikesen Al-Quran, dan kalau boleh kita untuk menjaga wuduk kita setiap waktu di bulan Ramadan khususnya, yang mana bulan Ramadan ni alhamdulillah kita tak makan, tak minum, jadi kurang pergi tandas dan kurang untuk wuduk itu terbatal. Maka kalau boleh kita jaga, jadi setiap masa kita boleh baca Al-Quran. Ada waktu free je, kita buka phone, Al-Quran. Dalam kereta kita boleh baca Al-Quran, dekat mana-mana sementara menunggu dan sebagainya, kita boleh baca Al-Quran. Jadi memelihara lidah, memelihara mata dan telinga daripada perkara-perkara yang fudul, yang tidak mendatangkan manfaat. Seterusnya, yahfaz batnahu an tanawulil haram wa syubha. Kemudian Imam Haddad mengatakan, begitu juga antara adab-adab berpuasa adalah memelihara perutnya daripada makan perkara-perkara yang haram ataupun syubha, terutamanya di waktu berbuka puasa. Wa yajtahid jiddan alla yuftir illa 'alal halal. Berusahalah kamu bersungguh-sungguh, jangan sampai kamu berbuka kecuali kepada perkara-perkara yang halal. Berkata orang-orang salih, idza sumta fanzur ala ayyi shay'in tuftir wa 'inda man tuftir. Apabila kamu berpuasa, lihatlah dengan apa kamu berbuka dan di rumah siapa bersama, yakni di rumah siapa kamu berbuka puasa. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyebutkan bahawa antara adab-adab makan ni adalah untuk kita, jangan kita makan kecuali dekat rumah orang-orang saleh, dan jangan kita jemput kecuali orang-orang saleh datang makan kat rumah kita. La ilaha illallah. Tapi pahala bagi makan dekat orang, yang mana Nabi SAW secara umum mengatakan at'imu ta'am, berilah makan. Maka itu menjadi asbab bagi makan kepada sesiapa sahaja, maka ianya menjadi asbab untuk kita masuk syurga dengan keadaan dalam keadaan selamat. Isyaratun ila al-hathi ala tahari wal ihtiyat fima yuftir alaih. Akan tetapi perkataan yang disebutkan oleh orang-orang salih ini nak menunjukkan betapa kita perlu berjaga-jaga sewaktu berbuka puasa khususnya. Jangan kita makan perkara-perkara, yang kalau boleh kita makan perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk tubuh badan kita di bulan Ramadan. Makan mengikut keperluan dan apa-apa yang mendatangkan manfaat untuk tubuh badan kita di bulan Ramadan. Itu yang paling penting.
وكذلك يحفظ الصائم جميع جوارحه عن ملابسة الآثام ثم عن الفضول فبذلك يتم صومه ويزكو وكم من صائم يتعب نفسه بالجوع والعطش ويرسل جوارحه في المعاصي فيفسد بذلك صومه ويضيع بذلك تعبه كما قال عليه الصلاة والسلام كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Naam. Begitu juga orang-orang yang berpuasa perlu menjaga tubuh badannya, keseluruhan tubuh badannya daripada melakukan dosa. Dosa tangan, kaki dan sebagainya. Dan kemudian menjaga tubuh badannya daripada melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, dari perkara-perkara yang fudul, yakni tak perlu pergi tempat-tempat yang tak perlu pergi, tak perlu untuk melakukan, yakni gunakan tangan kita ni untuk melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat dan sebagainya. Gunakan tangan kita ini untuk pegang Al-Quran, gunakan mata kita ini untuk melihat kepada Al-Quran, gunakan telinga kita untuk mendengar daripada Al-Quran, gunakan lidah kita untuk membaca daripada Al-Quran, gunakan kaki kita ini untuk berjalan ke masjid, untuk beriktikaf di dalam masjid, yang mana salah satu perkara yang dianjurkan, yang banyak dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutamanya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, adalah untuk beriktikaf. Maka kalau kita tidak mampu, ataupun sekarang ini kita dilarang untuk beriktikaf di masjid, maka paling kurang setiap kali kita masuk masjid, jangan sampai kita terlupa untuk niat iktikaf. Masuk saja masjid, kita sudah berniat iktikaf, sehingga duration, yakni waktu, jangka masa kita berada dalam masjid itu, kita mendapat pahala iktikaf di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niatkan juga untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali kita masuk masjid. Kerana orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah tanda dia innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, tanda orang-orang itu beriman dan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Naam. Fabidzalika yutimmu shaumuhu wa yazku, maka dengan menjaga tubuh badannya, keseluruhan tubuh badannya daripada dosa-dosa dan juga daripada perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, maka sempurnalah puasa orang tersebut dan besarlah ganjarannya. Wa kam min saimin, berapa ramai orang-orang yang berpuasa akan tetapi memenatkan diri dia hanya dengan lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana dia berterusan dalam melakukan dosa, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Maka dengan dosa tersebut akan memusnahkan, kalau bukan puasanya, akan memusnahkan daripada pahala puasa tersebut. Wa yadhi'u bidzalika ta'abuh, maka sia-sialah penat lelah dia meninggalkan makan dan minum, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapat daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tidak dapat daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tak ada satu pahala pun dia dapat, tak ada satu faedah pun dia dapat, tak ada apa-apa yang dia dapat. Wa tarkul ma'asi wajibun 'ala dawam, dan meninggalkan dosa ini adalah wajib pada setiap waktu bagi orang-orang yang berpuasa ataupun bagi orang-orang yang tidak berpuasa, di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Akan tetapi bagi orang yang berpuasa adalah lebih aula, lebih utama untuk dia pelihara diri dia. Wa huwa alaihi aujab wa akad. Naam, fafham. Maka orang yang berpuasa ini lebih wajib untuk dia menjaga diri dia daripada dosa dan lebih dianjurkan. Nabi SAW bersabda, as-sawmu junnah, puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal, apabila hari kamu berpuasa, maka jangan kamu yarfuth, yakni mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, jangan kamu melakukan dosa, jangan kamu melakukan perkara-perkara orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Fa in imru'un syatamahu aw qatalahu, kalau ada orang yang ingin bergaduh dengan kamu ataupun mengajak kamu kepada pergaduhan, sama ada dengan perbuatan ataupun perkataan, falyaqul inni shaim, maka katakanlah bahawa aku sedang berpuasa. Naam. Maka Nabi SAW mengatakan as-sawmu junnah, puasa ini adalah benteng, seperti macam armor, shield, hijab dan hisn, yakni sebagai kubu bagi orang-orang berpuasa daripada dosa-dosa di dunia ini, dan juga sebagai kubu ataupun sebagai satu hijab, sebagai satu benteng daripada neraka, daripada balasan api neraka. Kama yadfa'at taris as-sahm idza kan. Naam.
Fala yarfuth ini jangan kamu berucap dengan perkataan-perkataan yang kotor. Perkataan-perkataan kotor. Jangan kamu wa yutlaq fi ghairi hadzal mahal 'ala al-jima' wa muqaddimatih. Yakni jangan kamu mengucapkan perkara-perkara yang kotor. Hatta kepada kepada orang-orang yang boleh kamu katakan daripada isteri dan sebagainya. Wala yajhal ay la yaf'al khilaf as-sawab min qawlin aw fi'lin. Jangan kamu melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh orang jahil, yakni melakukan perkara yang salah sama ada perkataan ataupun perbuatan. La ya'mal bi khilaf ma yaqtadihi al-'ilm. Jangan kamu melakukan amalan yang dilarang oleh ilmu yang bermanfaat. Aw la yaqul qaul ahli al-jahl, ataupun jangan kamu mengucapkan perkataan-perkataan yang dikatakan oleh orang-orang jahil. Wa in kana manhiyan. Dan kemudian Imam Haddad menyambung sedikit lagi daripada adab-adab puasa, yang mana dia menyebutkan tentang janganlah orang-orang yang berpuasa itu memperbanyakkan tidur di siang hari, dan jangan memperbanyakkan daripada makan di malam hari, dan jangan memperbanyakkan daripada menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia sebanyak mungkin. Selagi mana kita boleh mengelakkan daripada menyibukkan diri daripada perkara-perkara dunia di bulan Ramadan, kita cuba elakkan. Apa-apa yang boleh kita cancel dan sebagainya di bulan Ramadan, untuk ditunda kepada bulan selain Ramadan, kita cuba tunda, kerana bulan Ramadan ini, kata Imam Haddad, adalah seperti hari Jumaat. Bulan Ramadan penghulu segala bulan, seperti mana Jumaat penghulu segala hari, yang mana ianya dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan bahaskan ini pada pengajian yang akan datang, ataupun pada pengajian yang akan datang insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk menyempurnakan daripada ibadah puasa kita, dan kita diberi taufik untuk berpuasa dan berdiri di malam hari seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah berikan kita taufik untuk memperbanyakkan ibadah di bulan Ramadan, semoga kita diberikan taufik untuk menjaga daripada pahala-pahala yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapat keberuntungan di hari akhirat nanti dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.